Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan lencana pangkat kepada Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten Udara Pengiran Muda Abdul Matin yang dinaikkan pangkat Major Tetap. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison pagi tadi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Bolkiah Garrison dijunjung oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Berangkat sama, Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Ampun, beribu-ribu ampun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa pembarisan kawalan kehormatan terdiri daripada 5 pegawai dan 105 anggota lain-lain peringkat daripada Kompani D Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei, rombongan Panji Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei dan penceragam ABDB diketuai oleh Pemerintah Kawalan Kehormatan Major Harin Suhandi bin Haji Abdullah dari Unit Tugas Pengawal Diraja. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tun Patih menjunjung anugerah bagi kawalan kehormatan menjalankan tugas seterusnya. Ampun, beribu-ribu ampun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian beredar ke Mes Pegawai Bolkiah Garrison bagi majlis pengurniaan lencana pangkat. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Komandan Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan lencana pangkat Major Tetap kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Kenaikan pangkat tersebut berkuat kuasa mulai hari ini 20 Mei 2021. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Major Udara Pengiran Muda Abdul Matin pernah mengikuti latihan asas ketenteraan di Akademi Tentera Diraja Sandhurst. Dinaikkan pangkat dari pangkat Lieutenant Colonel Komander ke Colonel Kapten Tetap pada 20 Mei 2021. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan mengurniakan pangkat kepada 26 orang pegawai kanan ABDB. Doa selamat dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB. Al-bala wal-waba wal-amra wal-asqam wa azil anna wa anahu syukuka wal-awham bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pegawai-pegawai yang dinaikkan pangkat bersurat.
Penduli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin menceburi bidang kerjaya sebagai seorang juruterbang tentera dan berjaya menamatkan latihan elementary flying selama 7 bulan di Royal Air Force Cranwell, United Kingdom pada 28 April 2017. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Dr. Haja Nur Maya binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Penolong Naib Chancellor di Universiti Teknologi Brunei UTB, menjadi pengarah Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 7 hari bulan Syawal 1442 bersamaan 20 hari bulan Mei 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 6 Mei 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bagi penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula 22 Mei hingga 4 Jun 2021. Penangguhan adalah dikecualikan bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit hanya dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Pelanjutan penangguhan sementara kebenaran juga termasuk bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam yang dilanjutkan selama 14 hari sehingga 4 Jun 2021. Juga ditangguhkan sementara untuk tempoh yang sama kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos-pos kawalan darat mahupun laut bagi tujuan pekerjaan. Semua syarat-syarat tersebut tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.pm. Para pegawai yang dinaikkan pangkat menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas pengurniaan kenaikan pangkat tersebut. Beritanya dimuatkan seketika nanti.
9 kes aktif COVID-19 masih dalam rawatan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan hari ini tiada kes jangkitan baharu namun 1 kes sembuh dicatatkan. Sementara itu jumlah keseluruhan kes 235 dengan kes sembuh 223. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 94 kes. 479 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,380 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 168 ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 123,913 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Para pegawai yang dinaikkan pangkat pada Majlis Kenaikan Pangkat pagi tadi menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas pengurniaan kenaikan pangkat tersebut. Kenaikan pangkat itu merupakan keutamaan matlamat strategi ABDB dalam peningkatan kualiti perkhidmatan dan semangat wajah para pegawai ke arah pengurusan dan peluang kerjaya yang lebih teratur termasuk penampilan kualiti kepimpinan yang menyerolah serta kecemerlangan sepanjang perkhidmatan mereka. Junjung kasih kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia di atas kepercayaan dan pengurniaan pangkat Colonel diharapkan agar melakar jalan bagi wanita-wanita yang ingin berkhidmat bersama dengan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. InsyaAllah dengan adanya pangkat ini saya boleh lagi berjuang untuk anak buah my men and women untuk tentera laut khususnya dan ABDB. Saya berharap akan dapat lagi bekerja keras dan menjadi salah seorang pemimpin yang terbaik di Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Bersama menjayakan wawasan negara merupakan tema bagi sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang ke-60 yang akan diadakan pada 31 Mei ini. Bersandarkan tema ini, ABDB akan terus mempersiapkan diri dari semua aspek pertahanan, lebih-lebih lagi dalam mempertingkatkan hubungan diplomasi pertahanan agar ia sentiasa relevan seiring dengan wawasan negara. Perkara ini dijelaskan oleh Kolonel Azman bin Haji Pangkul, Timbalan Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei, selaku pengerusi tertinggi sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Intan ABDB ke-60 semasa majlis penyerahan poster berkenaan petang tadi. Kolonel Azman juga menjelaskan mengenai tema sambutan ulang tahun ABDB tahun ini amatlah bertepatan dengan peranan ABDB yang sudah menjangkau usianya 60 tahun untuk sentiasa memperkasa keselamatan dan kedaulatan negara Brunei Darussalam ke arah mendukung kemajuan dan pembangunan negara secara holistik dengan memastikan negara ini sentiasa dalam keadaan aman dan damai melalui pertahanan dan tahap sekuriti yang jitu. Pada majlis ini, pengerusi tertinggi sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Intan ABDB menyerahkan 500 keping poster kepada pegawai-pegawai perhubungan awam, wakil-wakil dari kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan serta wakil-wakil daripada unit-unit ABDB. Penyerahan poster ini menandakan pemberian rasmi sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Intan ABDB tahun ini. Di sebalik kegembiraan menyambut dan merayakan Hari Raya Aidilfitri, umat Islam juga disunatkan mengerjakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ia terpulang kepada individu untuk mengerjakannya secara berturut-turut.
Walau bagaimanapun, tidak menjadi kesalahan jika puasa 6 itu dilakukan secara berselang-selang hari atau dibuat pada bila-bila masa, asalkan ianya dilakukan di bulan Syawal. Jadi, ganjaran bagi orang yang mengerjakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Antara hikmah dan manfaat puasa 6 hari di bulan Syawal ialah sebagai pelengkap dan penyempurna pahala dari puasa setahun penuh setelah menunaikan puasa Ramadan. Di samping itu, untuk menutupi kekurangan puasa pada bulan Ramadan, kerana puasa yang dilakukan itu pasti tidak terlepas dari kekurangan atau dosa yang dapat mengurangi keutamaannya. Bagi mereka yang berpuasa sunat 6 Syawal bukanlah menjadi halangan untuk saling menziarahi, kerana objektif utama berziarah pada hari raya bukanlah semata-mata menikmati jamuan dan juadah. Walau bagaimanapun, demi menjaga hati tuan rumah, seseorang itu boleh memilih untuk terus berpuasa atau sebaliknya. Puasa 6 antara amalan yang terkandung dalam fasa selepas Ramadan yang merupakan hasil sama ada matlamat terbiah atau pendidikan sepanjang bulan itu tercapai atau sebaliknya. Semoga puasa 6 dapat menjadikan diri mereka yang melaksanakannya sentiasa dilandasi dengan dasar takwa sehinggalah bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Bagi memohon perlindungan dan keselamatan untuk penduduk Palestin, Kementerian Hal Ehwal Agama akan mengadakan sembahyang sunat hajat dan bacaan doa kunut nazilah pada hari Isnin 24 Mei 2021 di Jami' Asri Hasanil Bolkiah pukul 5.30 petang. Sembahyang sunat hajat dan bacaan doa kunut nazilah juga akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Atur cara majlis ialah sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin, doa khas dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Sementara itu, bagi sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, jemputan dan jemaah yang hadir dinasihati mematuhi garis panduan menghadiri majlis, antaranya mendaftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth dan digalakkan memakai sungkup muka. Hanya individu mempunyai kod berwarna hijau dan kuning dibenarkan menghadiri majlis tersebut. Manakala individu yang mempunyai simptom-simptom seperti demam panas, batuk, selsema, masalah pernafasan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan menghadirinya. Kolej Perdagangan Laksmana LCB dengan kerjasama Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca buat pertama kalinya akan menganjurkan kejohanan golf amal bersempena dengan ulang tahun penubuhan Persatuan Kaca ke-35. Kejohanan golf itu akan diadakan selama 2 hari mulai 12 Jun 2021 di Padang Golf RBA Brakas. Sehubungan itu, petang tadi diadakan sidang media bagi kejohanan amal tersebut. Pengeran Muhammad Aiman Sahwan bin Pengeran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey, pensyarah pelancongan, hospitaliti dan perdagangan ketika ditemui menjelaskan tujuan kejohanan itu diadakan. Tujuan acara ini adalah untuk mempromot proceeds itu going to Kaca. Lepas itu juga the aim of this is to raise money lah for charity. Itu yang paling penting lah. Lepas itu sama dengan itu juga it's also to tolong our help our students to apply dorang punya theory dalam classroom into practical. So the students yang sendiri mau organize tournament ni lah, tournament golf charity tournament ni. Obviously together with myself as a supervisor and the lecturer dan pensyarahnya. Pendaftaran bagi menyertai kejohanan tersebut masih dibukakan sehingga 1 Jun depan. Yuran pendaftaran sebanyak RM110 bagi setiap peserta. Orang ramai dan peminat sukan golf dialulukan untuk datang dan seterusnya menderma bagi tabung amal tersebut. Sebarang maklumat mengenai kejohanan tersebut boleh hubungi talian 2238816 atau 8907027 atau maklumat kejohanan juga boleh diperolehi melalui Instagram di @lcb_Brunei.